Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita orang punya pensyarah iaitu Puan Siti Nur Syamilah Misnan. Okey, hari ini kumpulan kami ingin membuat perbentangan kumpulan. Subjeknya perbandingan pentadbiran awam. So, saya akan perkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Next slide. Halimi. Yap. Okey, seperti mana yang pensyarah lihat di hadapan skrin ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri kepada 5 orang. Ketua kumpulan kami iaitu Muhammad Zahimi bin Yusof, nombor kad metrik 258712. Saya Nawaz Zamir Azhar 258755. Bong Kuang Hui 258476, Junainah binti Buyong 258538 dan juga Nur Sabrina binti Syariman 258786. So tanpa melengah masa lagi, kami akan teruskan perbentangan kumpulan kami ini. Dimulakan dengan Kak Junainah. Kak Jun, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Junainah binti Buyong, nombor metrik 258578. Saya akan membentangkan latar belakang negara Arab Saudi dahulu ya. Okay. Arab Saudi merupakan negara yang paling besar di semenanjung Arab. Arab Saudi juga dikenali sebagai tanah dari 2 masjid suci. Arab Saudi mempunyai populasi penduduk di Arab Saudi yang dianggarkan kira-kira sekitar 28 juta orang dan memiliki keluasan sekitar 2.150.000 kilometer persegi yang majoritinya rakyat beragama Islam. Arab Saudi merupakan sebuah negara Timur Tengah yang memiliki ekonomi yang terbesar, malahan menduduki tempat ke-18 terbesar di dunia dengan keluaran dalam negara kasar. Arab Saudi pada tahun 2021 mencatat sebanyak 786,522 bilion. Okey. Seterusnya, dasar keuangan. Dasar keuangan Arab Saudi mempunyai dasar monetari. Dasar monetari adalah salah satu cara di mana kerajaan boleh mempengaruhi ekonomi. Ianya ditentukan oleh kerajaan melalui bank pusat. Dasar ini juga adalah relevan dalam usaha untuk menangani ketidakseimbangan kerana dasar ini dapat mempengaruhi kelakuan para pemain ekonomi dan keperluan untuk mengelak kesan ketidakseimbangan keuangan. Agensi Monetari Arab Saudi. Di Arab Saudi, tugas ini dijalankan oleh agensi monetari iaitu SAMA. Kerana pada masa penubuhannya Arab Saudi tidak mempunyai sistem kewangan yang tersendiri. Ketiga adalah Value Added Tax, VAT. Cukai nilai tambah, VAT, yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan kewangan negara yang berdepan dengan masalah penurunan harga minyak dunia. Dan yang keempat, visi Arab Saudi 2030. Selain itu, visi Arab Saudi 2030 yang baru diperkenalkan juga telah mengubah aspek sosial kebudayaan seperti kaum wanita di Arab Saudi telah dibenarkan untuk memandu kenderaan sendiri. Seterusnya saya serahkan kepada rakan yang lain. Selamat sejahtera. Saya Bong Kuang Hui, nombor metrik 258476. Seterusnya saya akan membentangkan tentang persatuan antarabangsa
Arab Saudi. UAE, Emirat Arab Bersatu, berperanan menjadi pelopor kerjasama serta hubungan diplomatik antara Arab dan Israel. Persetujuan bersejarah ini telah menyaksikan Amerika menjadi perantara dan secara tidak langsung meningkatkan persepsi bahawa beberapa negara Arab yang akan turut mengikut jejak langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh UAE. Yang kedua, walaupun usaha normalisasi ini dapat mendapat kecaman banyak negara-negara Islam, namun ada juga negara yang menyambut baik tindakan tersebut seperti Bahrain, Sudan dan Morocco. Yang ketiga, Muhammad bin Salman disebabkan mahu menarik kemasukan pelabur asing bagi menjayakan perubahan ekonomi. Yang akhir sekali, Arab Saudi yang masih membisu berhubung dengan persetujuan Arab-Israel menjadi mangsa perang psikologi yang dipelopori oleh FBI Amerika. Ini adalah antara 4 persatuan antarabangsa oleh Arab Saudi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang sistem pemerintahan Arab Saudi. Yang pertama, sistem feudal. Di mana sistem feudal ini tidak memilih pemimpin menerusi sistem demokrasi atau pilihan raya. Dan seterusnya, pemerintahan Arab Saudi dipilih di kalangan keluarga diraja mereka sendiri, di mana ia dilakukan secara melintang, iaitu semua anak lelaki Raja Abdul Aziz sepatutnya menggantikan raja yang mangkat sebelumnya berdasarkan senioriti. Yang kedua, kuasa mutlak. Raja mempunyai kuasa mutlak, namun sebarang keputusan yang hendak dibuat adalah berdasarkan daripada hasil rundingan di antara para panglima kanan keluarga diraja dan majlis kesetiaan. Yang ketiga, monarki mutlak, di mana institusi utama dalam pemerintahan kerajaan Arab Saudi ialah monarki mutlak. Sebarang pembentukan parti politik adalah dilarang sama sekali apabila pilihan raya diumumkan. Yang keempat, perlembagaan. Perlembagaan yang diguna pakai oleh Arab Saudi adalah berdasarkan undang-undang syariah, dan di mana kerabat diraja pula menggabungkan ketiga-tiga sistem perundangan, eksekutif serta kehakiman negara dalam satu sistem pemerintahan. Dan akhir sekali, bagi ideologi untuk sistem pemerintahan Arab Saudi adalah berteraskan aliran ahli sunnah wal jamaah yang berfahaman Wahabi, di mana raja perlu mengambil kira pandangan serta persetujuan golongan ulama kerana mereka banyak membiayai untuk masjid dan madrasah. Seterusnya akan dibentangkan oleh Syuh Halimi. Assalamualaikum Doktor. Saya Zul Halimi, nombor matrik 258712. Saya akan sambung pembentangan berhubung dengan negara Arab Saudi yang dibentangkan oleh kawan saya tadi. Jadi sambungan pada Arab Saudi iaitu misi Arab Saudi pada 2030. Misi dia ianya dilancarkan sebagai pemancu kepada gerakan reformasi ke arah kerajaan untuk lebih moderat. Di sini terdapat 5 visi 2030 Arab Saudi. Okey, yang pertama, visi yang dilancarkan ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan terhadap hasil petroleum. Maksudnya di sini, maksud visi yang nombor 1 ini adalah kerajaan Arab Saudi berusaha untuk mengurangkan kebergantungan, iaitu hasil Arab Saudi yang kita tahu iaitu hasil petroleum, dia nak usahakan kepada hasil yang lain.
seperti yang boleh meningkatkan ekonomi di Kerajaan Arab Saudi. Okey, nombor 2, memperbagaikan sumber ekonomi dan memperkemaskan sektor awam seperti sektor kesihatan, pendidikan dan juga infrastruktur. Yang pada masa ini yang boleh kita lihat kawasan Masjidil Haram telah dinaik taraf. Daripada dulu hingga sekarang telah menjadi semakin canggih dan semakin selesa bagi umat Islam mengerjakan umrah dan juga haji. Okey, nombor 3, untuk menjadikan Arab Saudi sebagai jantung kepada dunia Arab dan juga Islam. Untuk menjadi pelabur yang utuh di peringkat global, dan juga Arab Saudi menyasarkan untuk menjadi perantaraan 3 benua di dunia, iaitu Asia, Eropah serta Afrika. Jadi seperti yang kita tahu, Arab Saudi ini adalah negara Islam. So negara Saudi ini ingin menjadi satu pelabur seperti negara-negara Amerika yang kukuh di rantau Arab, di tanah Arab. So yang keempat, perubahan yang dilakukan terhadap bangsa sosial juga melantik kaum wanita ke jawatan yang penting. Seperti yang kita tahu, wanita kebiasaannya kurang mendapat perhatian untuk jawatan-jawatan yang penting dan jawatan yang tinggi. Jadi dalam misi 2030 Arab Saudi juga telah untuk melantik kaum wanita, iaitu menaikkan martabat kaum wanita ke jawatan yang tinggi ataupun jawatan yang penting. Iaitu contohnya 2 wanita telah dilantik memegang jawatan kanan dalam pengurusan dan pentadbiran 2 masjid di Arab Saudi, iaitu Masjidil Haram dan Masjidil di Madinah, satu lagi. Dan yang kelima, sejak pandemik, yang kita tahu pandemik COVID-19 telah melanda di seluruh dunia, tak terlibat juga di negara Arab Saudi dan juga di Malaysia khasnya. Jadi sejak daripada pandemik melanda, Arab Saudi telah mengalami kemerosotan ekonomi, dan disebabkan juga penurunan harga minyak dunia yang sangat ketara. So melalui pandemik ini, kerajaan Arab Saudi mengalami kemerosotan, tetapi dalam usaha mereka untuk menaikkan semula ekonomi seperti di negara-negara yang dilanda oleh pandemik COVID-19. Next slide. Okey, seterusnya perbandingan dengan negara Myanmar. Seperti yang kita tahu, negara Myanmar ini terletak di benua Asia. Secara ringkasnya, latar belakang negara Myanmar ini adalah bersebelahan dengan negara Thailand, Laos, Bangladesh, China dan India. Okey, pada tahun 1948, nama Myanmar pada tahun 1948 dahulunya dan diubah kepada Myanmar pada tahun 1989, yang dulunya dikenali sebagai Burma. Iaitu pada tahun 1948, negara Myanmar dikenali sebagai negara Burma, dan nama Myanmar telah diambil dan dimasukkan ke dalam dunia, dan dimasukkan dalam peta dunia pada tahun 1989. Kapasiti penduduk Myanmar 50 juta orang, majoritinya beragama Buddha dan minoritinya adalah beragama Islam. Negara Myanmar diperintah oleh kuasa tentera. Seperti yang kita tahu, negara Myanmar diperintah oleh kuasa tentera kerana rampasan kuasa tentera pada tahun 1962 hingga tahun 2011. Dan sekarang baru negara Myanmar kembali pulih dan seperti negara-negara yang lain. Dan jumlah keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK tahunan negara Myanmar adalah 275,523 bilion. Okay, seterusnya saya serahkan lebih lanjut mengenai negara Myanmar ini kepada sahabat saya, Nur Sabrina binti Syariman, untuk sambung. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabrina binti Syariman, 258786.
dari segi sosioekonomi Myanmar, ini terdiri daripada 60% daripada hasil negara adalah berteraskan pertanian. Pertanian utama Myanmar adalah pengeluaran itu beras. Sektor pelombongan dari segi batu perhiasan utama seperti jet, nilam dan zamrud. Sektor-sektor pelancongan dan juga sekatan dana daripada Bank Dunia Tabung Kewangan Antarabangsa, perlindungan insurans kredit ekspor dan juga pelaburan. Next, Persatuan Antarabangsa Myanmar ini dia menyertai Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN pada 23 Julai 1997. ASEAN membantu Myanmar dalam aspek sekatan ekonomi oleh Amerika Syarikat dan juga Eropah. Peralihan daripada sistem sosialis kepada demokrasi, ASEAN desak State Peace Development Council SPDC bagi tujuan peralihan tersebut. Next. Sistem pentadbiran Myanmar pula adalah kerajaan Myanmar ditadbir oleh junta tentera Tatmadaw melalui rampasan kuasa iaitu pemerintah yang tertinggi iaitu Min Aung Hlaing. Sebentar, Pada slide tak tahun nampak ni, slide tak nampak. Okey, sambung. Pada tahun 2008 pula, gubal perlembagaan ke arah demokrasi tetap kekalkan kuasa tentera dan juga kesan pentadbiran tentera adalah seperti yang berikut. 25% kerusi parlimen daripada pegawai tentera termasuk jawatan penting. Kedua, sumber ekonomi milik negara tanpa kira kaum, buruh India tanpa warga negara dihalau. Yang ketiga, sumber-sumber petroleum dan gas diambil untuk jadi dana tentera. Keempat, penindasan etnik Rohingya, iaitu kewarganegaraan tidak diberi. Kelima, penindasan etnik Rohingya, kesan kepada negara jiran termasuk Malaysia berkenaan pelarian Rohingya. Yang terakhir, negara huru-hara termasuk kesan pandemik COVID-19 gagal dibendung. Perbandingan negara Arab Saudi dan Myanmar. Kestabilan politik, itu Arab Saudi lebih stabil manakala Myanmar masih lagi bergolak. Pemerintahan monarki Arab, raja kuasa mutlak dengan pemerintahan tentera Myanmar kepada tentera kuasa mutlak. Sumber ekonomi negara diurus dengan baik. Arab Saudi sumber utama minyak dan sumber asli. Myanmar pertanian beras, sumber minyak dan gas. Arab Saudi digunakan sumber negara untuk membangunkan negara dan keperluan rakyat, manakala Myanmar hanya mementingkan kuasa tentera dalam pentadbiran. Arab Saudi juga ada hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar, manakala Myanmar sebaliknya. Kejap, tak sempat nak present, tak sempat present. Pause dulu bang. Bang, tak apa, bagi aku slide balik, slide yang sebelum ni. Aku present. Okey, saya Nur Azami Azhar 258755 akan menyambung berkenaan sistem pentadbiran Myanmar. So, seperti mana yang kita ketahui slide yang sebelum ni, kerajaan Myanmar ditadbir oleh junta tentera yang dikenali oleh Tatmadaw. So, pihak tentera ni mendapat kuasa dengan cara rampasan kuasa yang diperintah oleh pemerintah tertinggi angkatan tentera mereka dikenali sebagai Min Aung Hlaing. So pada tahun 2008 pihak tentera Tatmadaw ni cuba untuk menggubal perlembagaan ke arah demokrasi, maknanya nak menukarkan Myanmar ni kepada sistem demokrasi. So tetapi syaratnya tentera tetap mempunyai kuasa yang lebih, maknanya kuasa melebihi kerajaan yang akan memimpin
Myanmar pada waktu tersebut. Namun dia punya syarat adalah seperti berikut, 25% daripada kursi parlimen diberi kepada pegawai tentera, termasuklah jawatan-jawatan penting kerajaan Myanmar pada waktu tersebut. Segala sumber-sumber ekonomi milik negara Myanmar tidak mengira kaum. So dekat sana juga dia seperti Malaysia, dia ada kaum Cina, kaum India. Semua sumber ekonomi, perniagaan-perniagaan syarikat swasta yang dibuat oleh kedua kaum tersebut akan menjadi hak mutlak kerajaan inilah tentera tersebut yang menjadi kerajaan. So buruh India pula yang tanpa warga negara Myanmar dihalau serta-merta. Myanmar juga ada sumber-sumber lain seperti petroleum dan gas seperti negara Arab Saudi. Nah, itu juga akan menjadi dana kepada tentera Tatmadaw ni. So yang kedua, penindasan etnik Rohingya. So hal ni ada hal global. Macam mana yang kita tahu sekarang, etnik Rohingya punya cerita mempengaruhi satu dunia di mana kerajaan Tatmadaw tadi tidak mengiktiraf kewarganegaraan mereka. Mereka diusir daripada negara Myanmar, sungguh pun mereka sebenarnya warga negara Myanmar. So di situlah juga berlakunya kekejaman oleh tentera Tatmadaw yang kita tengok sekarang ni lah. So banyak pelarian-pelarian Rohingya masuk kepada negara Malaysia, negara kita ni. Disebabkan di belah sana mereka dibunuh dan juga diceritakan itu adalah perkara biasa. Maklumlah ditakbir oleh tentera dan akhir sekali negara Myanmar menjadi huru-hara. Termasuklah apa yang berlaku sekarang di peringkat global iaitu pandemik COVID-19. So negara sana, negara Myanmar sekarang ni tak ada sistem yang terbaik. Jadi pandemik tersebut gagal dibendung dengan berkesan. Seperti mana negara kita Malaysia. Next slide. So inilah dia slide yang terakhir iaitu perbandingan negara Arab Saudi dan Myanmar. So inilah juga kita punya tujuan penulisan esei kita. So di sini saya highlightkan perkara-perkara penting untuk membezakan antara pengurusan kerajaan Arab Saudi dan juga kerajaan Myanmar. Seperti mana yang boleh kita tahu, negara Myanmar ni kita boleh ibaratkan negara yang agak mundur disebabkan kegagalan kerajaan untuk melakukan tanggungjawab mereka berbanding dengan Arab Saudi, dan disebab itulah kestabilan politik Arab Saudi adalah lebih stabil manakala Myanmar masih bergolak sehinggalah hari ini. Arab Saudi pula seperti yang slide sebelum ni menggunakan kuasa mutlak kepada raja sahaja, manakala Myanmar walaupun demokrasi cuba dibuat tapi tentera mempunyai kuasa mutlak. Sumber ekonomi negara diurus dengan baik oleh Arab Saudi. Seperti mana juga slide sebelum ni, Arab Saudi mempunyai sumber utama minyak dan sumber asli yang ditadbir urus dengan cukup baik. Itu sebab kalau kita tengok Arab Saudi ni kita boleh panggil kerajaan yang kaya lah. Manakala Myanmar hanya mempunyai sumber seperti pertanian beras, minyak dan gas. Tapi sumber-sumber tersebut walaupun banyak sekalipun tetap diambil oleh tentera semata-mata untuk kegunaan mereka. Okey, perbezaan yang kedua, Arab Saudi ni menggunakan sumber negara mereka untuk membangunkan negara. Keperluan rakyat mereka diambil kira. Manakala Myanmar ni hanya mementingkan kuasa tentera semata-mata dalam pentadbiran. So daripada segi pentadbiran, Myanmar hanya pentingkan kuasa, duit dan juga peranan tentera dalam kerajaan. Mereka tak nak bagi siapa pun mentadbir selain lagi pada tentera. Daripada segi hubungan diplomatik, Arab Saudi sudah tentulah lebih baik disebabkan mereka sangat-sangat baik dengan negara luar, manakala negara Myanmar sebaliknya. So secara ringkasnya, Myanmar ni bukanlah tak ada hasil, cumanya disebabkan pucuk pimpinan yang dikuasai oleh tentera Tatmadaw tadi mempengaruhi segala-galanya. Seperti mana kita tahu, tentera biasalah dia punya sistem lebih kepada keganasan, manakala Arab Saudi ni lebih bersetai lah kita panggil. Itu saja daripada saya, dan ini segala perbandingan yang saya boleh beri sedikit sebanyak. So ada apa-apa lagi daripada sahabat-sahabat saya?
Saya rasa cukup misalkan itu saja. Kami akhiri kami punya perbentangan kumpulan kami ini. Jika ada sebarang kekurangan harap dimaafkan, dan kami berharap kami dapat memberi penerangan dengan cukup baiklah kepada pensyarah kami. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.